Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran siramu, pahit ketir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Berkenaan dengan serangkap lagu itu tadi, ingin saya kaitkan dengan tajuk penyampaian saya, iaitu kepimpinan Rasulullah membawa cahaya. Sebelum kita mendalami maksud sebalik tajuk kita ini, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Biodata ringkas mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah yang diberi nama Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan pada 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Baginda menerima wahyu yang pertama pada 17 Ramadan, iaitu surah Al-Alaq. Baginda didatangi oleh malaikat Jibril dan baginda dilantik secara rasmi sebagai Rasul ketika berusia 40 tahun. Baginda telah menjalankan dakwah melalui dua cara, iaitu berdakwah secara sulit selama kira-kira 3 tahun. Baginda menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang terdekat dengan baginda, sebagai contoh ahli keluarga sahabat dan sahabat. Kemudian dilakukan secara terbuka, tetapi mendapat tentangan yang sangat hebat daripada orang musyrikin, sehingga baginda berasa sungguh kecewa dan berhijrah ke Madinah serta berjaya membina sebuah negara yang berdaulat dan disegani. Baginda disifatkan sebagai contoh yang terbaik, berakhlak sebagaimana yang diajar di dalam Al-Quran. Di sini ingin saya memetik kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Sayyidina Aisyah didatangi saudara Hisham bin Amir. Beliau ingin bertanyakan bagaimanakah sifat Rasulullah. Baginda lalu Siti Aisyah menjawab, Rasulullah adalah seperti Al-Quran, dan tidak dinafikan. Allah juga memuji baginda di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul azim. Surah Al-Anbiya ayat yang keempat. Yang ini bermaksud, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Baginda bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul, tetapi juga seorang pemimpin masyarakat dan negara yang disegani. Mendengarkan tentang biodata ringkas Rasulullah SAW, kita dah teruja dan mesti akan memupuk serba sedikit rasa ingin tahu yang lebih dalam. Oleh itu, mengenai kepimpinan Rasulullah SAW membawa cahaya, pasti kita tertanya bagaimana kepimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama, baginda sebagai pemimpin agama mempunyai 4 sifat terpuji, iaitu sidik, benar, amanah, iaitu jujur, tabligh, menyampaikan, dan fatanah, bijaksana. Baginda berakhlak mengikut ajaran yang diajarkan dalam Al-Quran sebagai contoh tadi, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul. Baginda menunjukkan sifat yang sebenar, iaitu lemah lembut, toleransi, tegas dan berpegang teguh kepada ajaran yang dibawanya, terutama dalam akidah. Baginda tetap bersabar menghadapi tentangan orang musyrikin dari pelbagai aspek, dihina, dicaci, dibaling batu dan sebagainya. Tetapi baginda tetap sabar dan berserah segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam amanat terakhir, baginda berpesan supaya umat manusia berpegang kepada Al-Quran dan hadis.
Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Yang ini kalau kalian ikut pasti tidak akan tersesat. Iaitu kitabullah dan sunnahku. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ingatlah bahawa Allah pernah berkata kepada malaikat bahawa aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi ini adalah kita manusia. Antara sifat-sifat yang boleh dicontohi daripada keteladanan Rasulullah SAW, yang pertama ialah tawadu. Rasulullah SAW sangat suka bermesyuarat dan berkongsi pendapat dan tidak membelakangi pendapat sahabat-sahabat baginda ketika baginda memimpin. Implikasinya, sifat tawadu ini melahirkan sifat rasa kasih sayang dan kesetiaan rakyat untuk menuruti kepimpinan tanpa ada rasa syakwa sangka, tanpa ada rasa pemimpin ingin mengambil kesempatan terhadap mereka. Yang seterusnya, berintegriti. Sikap ini melahirkan keyakinan masyarakat untuk beriman dengan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Sikap tidak jujur, sikap mengambil kesempatan dan serta memonopoli dengan kekayaan dan jawatan hanya akan menimbulkan rasa yang kurang senang rakyat terhadap kepimpinan beliau. Yang seterusnya adalah mahabbah. Mahabbah adalah cinta. Mahabbah adalah cinta merupakan kuasa yang luar biasa. Jelasnya, kesediaan pemimpin turun bersama rakyat dalam susah dan senang, bahaya dan selamat, aman dan penuh dengan pancaroba akan melahirkan sifat cinta terhadap rakyat kepada kepimpinan kita sendiri. Ingatlah, ketika kita diberikan amanah, ketika kita diberikan tanggungjawab, jalankan dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti, penuh dedikasi. Ayuh pemimpin, belalah nasib orang-orang di bawah kita dengan penuh tanggungjawab. Jangan sesekali mengambil kesempatan, memonopoli kesempatan yang kita ada. Jalankan dengan penuh rasa tanggungjawab. Sekian daripada saya. Ingatlah, amanah bukan untuk dibangga, amanah untuk dijaga. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azimi wa lakum. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada diri saya yang lemah ini. Sekian, saya Rosliami Syazwan dari Kolej Profesional Mara Indra Mahkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.